Semua dah ada dah. Okey, bagus. Okey. Baik. So kalau kita lihat semua dah sedia dah buka dah dah buka, sebab nanti kamu kena isi tau. Kamu kena isi dalam tu. Okey. So first of all, tuliskan nama dan juga nama sekolah. Okey, tuliskan nama dengan nama sekolah. Okey. Okey. Baik. Okey, kita lihat di sini. Soalan yang pertama. Nyatakan 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India. 3 markah. Jadi nyatakan 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India. Kalau kamu nak jawab macam ni, cikgu, nak jawab macam mana cikgu? Okey. Kalau soalan ini soalan esei macam ni, okey, ataupun soalan struktur, kamu kena mulakan dengan ayat itu. 3 kerajaan, kamu kena ambil yang ini iaitu kamu kena ambil 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India ialah tuliskan sekarang. 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India ialah ialah apa? Ialah apa? Okey. Iaitu kalau kita boleh lihat kepada nota, cikgu bantu kamu, jangan risau. Okey, 3 kerajaan yang muncul iaitu di sini, iaitu kerajaan dinasti Nanda, dinasti Maurya dan juga dinasti Gupta. Ini dia. Ini dia. Dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. So cikgu nak kamu tuliskan dalam bentuk ayat. Dalam bentuk ayat. So 3 kerajaan yang wujud pada dalam tamadun India ialah kerajaan dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Cukup. Cukup. Dengan itu kamu dapat 3 markah. Senang kan? Okay. So ada 3. Alright. So dapat? Bukan. Okay, harus diingat Janapada tu adalah jenis kerajaan. Janapada bermaksud kerajaan yang kecil. Mahajanapada ialah kerajaan yang besar. Itu jenis. Itu jenis. So jangan keliru. Jangan ambil Janapada atau Mahajanapada. Jangan. Itu jenis kerajaan. Okay. Kalau kamu buat tu memang salah. Memang salah. Okay. Baik. Kemudian kita lihat soalan yang tu. Ya. Yang atas tu lagi satu. Yang mana satu? Yang 3 kerajaan tadi. Okey, iaitu dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Okey. 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India ialah kerajaan dinasti Nanda, Maurya dan Gupta. Gupta, Gupta. Itu 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India. Okey. Baik. Kita nak menjawab soalan seterusnya iaitu soalan yang kedua. Okey, nyatakan 3 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey. So 3 faktor. Okey, 3 markah di sini. 3 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. Maka kalau kita lihat berkaitan dengan tulislah. Tulis. Tulis. Kau ingat ini apa? Saja belajar-belajar macam tu? Tak. Ini latihan kamu tulis. Sebab nanti dah habis kamu isi semua ni, kamu kena submit. Dan cikgu akan cek jawapan kamu. Tolong type kat chat boleh tak? Itulah dia. Okey. Tak dengar apa-apa. Okey. Sebenarnya nombor 1 kena mula dengan ayat apa? 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India. Cikgu nak tengok macam mana kamu menjawab soalan. Yes. Okey. Tu macam kamu mulakan dengan ayat tu. 3 kerajaan yang muncul dalam tamadun India ialah kerajaan dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta. Cukuplah tu.
Sebab dia nak 3 kerajaan. Okey. Baik. Soalan yang kedua. Nyatakan 3 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India. So, kena mulakan ayat jawapan. 3 markah nak bagi ni. So, kamu kena ambil ayat tu dulu. 3 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India adalah macam tu. Okey. 3 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India adalah apa? So kita boleh tengok balik dari sudut nota tadi. 3 faktor perluasan kuasa. Sebenarnya perluasan kuasa ada banyak. Ada lebih kurang 5. Kalau kita lihat di sini ada 5. Faktor perluasan kuasa ada 5, iaitu keuangan, kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan, sumber manusia, diplomasi keagamaan. So ada yang akan tanya, cikgu, nak ambil yang mana satu ni? Ambillah mana-mana 3. Ambillah mana-mana 3. Okey. Jadi kalau nak buat ayat balik, okey, 3 faktor perluasan kuasa dalam tamadun India adalah adalah faktor keuangan. Okey, faktor keuangan. Selain itu titik. Titik faktor keuangan, titik. Lepas tu selain itu kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan juga menjadi faktor perluasan kuasa. Maknanya sekurang-kurangnya ada 2 ayat. Jangan buat dalam 1 ayat, buat dalam 2 ayat. Sebab apa? Supaya nampak lebih kemas dan sempurna ayat kamu. Boleh tak? Kalau dah siap tulis, bagi tahu. Soalan 1 tak perlu 1 ayat je. Soalan 1 tak perlu. Soalan 2 tu kena. Kena at least 2 ayat. At least 2 ayat. Okey. 3 faktor. Ya, Haris Liao. Tadi tak dengar. Okey, apa yang kamu tak dengar? Okey. Cikgu ulang balik. Okey. Mulakan dengan ayat jawapan 3 faktor perluasan kuasa adalah keuangan. Okey, titik. Adalah faktor keuangan, titik. Selain itu, kena ada penanda wacana. Selain itu, okey, kemudian sambung. Kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan. Kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan. Kena habiskan ayat. Juga menjadi faktor perluasan kuasa. Macam tu. Okey. Maduleka dan juga seorang lagi. Maduleka dan juga siapa ya? Aura Singh. Boleh buat tak? Boleh buat tak? Kalau tak tahu tanya Tak tahu tanya. Terus tanya. Jangan simpan-simpan. Tak tahu terus tanya. Jangan malu-malu. Ini semua pelajar-pelajar ni biasa-biasa je ni. Okey. Okey, dapat? Kalau kata dah siap, tulis dah Okey. Cikgu ambil yang ini. Cikgu ambil yang ini Keuangan, kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan. So, cikgu buat ayat iaitu apa? Iaitu 3 faktor perluasan kuasa ialah keuangan, titik. Selain itu, kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan menjadi. Selain itu, kekuatan ketenteraan dan dasar pemerintahan menjadi faktor perluasan kuasa. Macam tu. Okey. Right. So, bagus. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, namakan 3 dinasti yang paling agung dalam tamadun India. Dinasti paling agung, kamu kena mentionkan 3 tu juga. Sebenarnya soalan nombor 3 dengan soalan kerajaan tu lebih kurang aja. Okey, lebih kurang je, sama je ayatnya. Okey, dinasti agung yang paling agung dalam tamadun India iaitu apa? Okey, dinasti. Ambil balik ayat yang sama. 3 dinasti yang paling agung dalam tamadun India ialah dinasti
Buat satu ayat. Yang ini buat satu ayat sebab dia nama. Okey. Okey. Iaitu dinasti Nanda, Maurya dan juga Gupta. Boleh buat? Soalan cuma ada 5 je, tak banyak pun. Okay, good. Okay, dan juga Gupta. Nanda, Maurya dan Gupta. Gupta, Gupta. Right? Cikgu, Ya, saya. apa beza soalan satu dengan apa ni yang kita tengah jawab sekarang ni, soalan 3? Sebenarnya tak ada yang berbeza pun, sama je sebenarnya. Okey, sekejap Okay. Okey. Baik, kita sambung. Sorry. Tadi ambil air. Ambil air dari kedai kau. Ambil air dari kedai. Okey. Okey, dah jawab. Jom kita sambung. Okey, soalan yang keempat. Agak-agak kalau cikgu makan ni korang dengar? Dengar Dengar. Okey. Baik, soalan yang keempat. Apakah yang menyebabkan Asoka menghentikan perluasan kuasa secara fizikal dan menumpukan aspek pengembangan agama? Apakah yang menyebabkannya? 4 markah. Okey, soalan macam ni, okey, kamu kena ambil balik ayat itu. Betul, Perang Kalingga. Betul, Sulaiman. Okey. Okey, jadi kamu akan mulakan ayat jawapan ini. Ya. Walaupun 4 markah, sebenarnya macam mana nak buat? Macam mana nak buat ni? Okey, sebenarnya kalau 4 markah, ayat yang kamu buat hanya perlu sama ada 2 atau 3 ayat je. 2 atau 3 ayat. Kalau dapat buat 4 pun okey. Cukup. Sebab apa? Sebab untuk 4 markah. Tapi jangan buat satu je. Tak boleh satu. Satu tak boleh. Orang nak bagi 4 tapi kamu buat satu. Macam mana nak bagi 4? Cuba bagi cikgu, bagi tahu cikgu. Kan? Orang nak bagi 4 markah tapi kamu bagi satu ayat je. Layak ke dapat 4 markah? Tak layak. Nampak tak? Jadi sebab tu kena berikan at least 2 ayat. Ataupun 3 ayat. Yes. Okay. So kalau kita lihat apakah yang telah menghentikan perluasan kuasa oleh Asoka. So kalau kita lihat di sini, okay. Kalau kita lihat di sini, apa yang berlaku sebenarnya adalah di sini ya. Okay. Di sini kalau kita lihat tentang perang Kalingga ni. Perang Kalingga telah mengorbankan 100,000 orang dan 150,000 orang kehilangan harta benda. Dan ini memberi kesedaran kepada Asoka untuk mengubah cara perluasan kuasa secara ketenteraan, okay, daripada fizikal kepada perluasan kuasa secara keagamaan. Okey. Kalau untuk pengetahuan kamu ya, dia sebenarnya macam ni tau. Kalau kamu nak tahu ya, yang ini, okay, ini akan membawa 1, okay, 2 markah. Kemudian memberi kesedaran kepada Asoka. Okey. 3, memberi kesedaran. 3,
dan mengubah cara perluasan kuasa secara ketenteraan. Okey, 4 dan juga di sini kepada perluasan kuasa secara keagamaan. 5 poin kat situ. Sebenarnya ayat inilah sebenarnya yang merujuk kepada 4 markah tadi. So persoalannya adalah macam mana nak buat ayat? Macam mana nak buat ayat jawapan cikgu? Ini yang selalu menjadi kekeliruan. Jadi sebenarnya nak buat senang je. Iaitu kamu kena mulakan dengan mengambil ayat yang tadi. Mulakan salin soalan tu dulu iaitu Asoka, bermula dengan Asoka. Okey, kalau kita lihat di sini, Asoka menghentikan perluasan kuasa secara fizikal, okey, dan menumpukan aspek pengembangan agama, okey, kerana. Kerana. So kalau cikgu boleh buat tulis kat sini, kerana. Okey. Macam tu. Cikgu telah sharekan dekat group chat tu. Okey, Asoka menghentikan perluasan kuasa secara fizikal dan menumpukan aspek pengembangan agama kerana. Macam mana nak sambung tu? Macam mana nak sambung kepada fakta perang Kalingga tadi? Macam mana nak sambung kepada fakta perang Kalingga ini? Iaitu okey, sambung je. Ya, kerana okey, perang Kalingga. Okey, perang Kalingga telah mengorbankan. Sambung je. Okey, kerana perang Kalingga telah mengorbankan. Okey, sambung kat situ. 100,000 orang dan 150,000 orang kehilangan harta benda. Titik. Kemudian ayat kedua. Ayat kedua kena ada penanda wacana. Apakah penanda wacananya? No, bukan seterusnya. Okey. Okey. No, bukan selain itu. Tak cantik. Okey. Okey. Oleh sebab itu. Bagus. Dan juga tak boleh. Dan tak boleh. Dan sambungan ayat. Okey. Perang Kalingga telah mengorbankan 100,000 orang dan 150,000 orang kehilangan harta benda. Titik. Hal ini. Hal ini. Siapa-siapa yang lag tadi boleh ambil ayat soalan tadi dan kemudian sambungkan dengan tu. Hal ini. Okey. Titik dan hal ini kamu sambung. Memberi kesedaran. Hal ini memberi kesedaran kepada Asoka. Macam tu. Okey. Hal ini memberi kesedaran kepada Asoka untuk mengubah cara perluasan kuasa secara ketenteraan kepada perluasan kuasa secara keagamaan. Sebenarnya, cikgu sengaja bagi dalam kelas ini kerana apa? Kalau cikgu bagi latihan ini dalam bentuk homework kepada kamu, confirm kamu tak buat satu. Yang kedua, ramai yang akan tak tahu macam nak jawab. Jadi sebab itu cikgu lebih suka untuk, biar habis kat sini. Kamu semua boleh buat, boleh submit terus. Kamu dah lega tak ada homework. Baik. Sama, okey, fizikal ke ketenteraan sama. Okey, kamu boleh pilih salah satu. Okey, secara fizikal atau secara ketenteraan, pilih mana satu pun boleh. Sebab sama je. Okey, yes. Okey. Sebab, betul Syed Falik. Sebenarnya cikgu, kalau mengajar, cikgu tahu keadaan anak murid cikgu macam mana. So, kalau cikgu bagi homework, confirm tak buat. Okey. Okey. Dan cikgu tahu ramai yang sebenarnya mungkin ada homework yang banyak. Bukan tak nak buat, tapi banyak homework lain. Betul kat sekolah. Takkan cikgu nak menambah lagi homework? Tak perlu. Tapi, kita akan buat sama-sama dalam kelas. Kamu pun dapat, kamu pun faham, kamu boleh submit. So, tak payah nak fikir-fikir dah. Yes, betul Zahra kan? Dah terus. Tengok saya dah terus tahu saya tak siap kerja rumah.
Lepas tu nanti bila tak siap kerja rumah, bila cikgu bagi kan, kalau cikgu sekolah kalau bagi homework, kemudian kamu tak siapkan, tak pasal-pasal kamu kena marah. Cikgu tu pun naik angin dengan kamu. Kan? Tak pasal-pasal belajar tak best. Jadi cikgu tak nak benda-benda macam tu. Kalau tak siap homework, yes. Kan? Dia marah saya, lepas tu dah biasa dah. Okay. Sebab tu cikgu tak suka. Okay. Kalau kita nak, cikgu nak bagi homework, okay. Biarlah cikgu bagi homework yang kita boleh sama-sama buat macam ni dan kamu boleh submit. Semua submit. Dan semua faham cara nak buat. Senang. Okay. Baik. So, alright. So, dua ayat telah siap. Dah siap dua ayat tu? Dah siap dua ayat tu kan? Dah siap ke belum? Dah siap okay. Alright. Okay, bagus. Yang belum siap tak apa, teruskan buat. Don't worry. Biar lambat asal selamat. Tak apa. Take your time. Take your time ya. Okay. Alright. Okey, kita akan teruskan lagi dengan soalan yang ke-5 dan ini adalah soalan yang terakhir. Soalan terakhir Raja Samudragupta. Okey, soalan terakhir. Raja Samudragupta amat menekankan aspek berkaitan kebudayaan, seni bina dan perdagangan. Beliau juga dikenali sebagai Kavi Raja atau Raja Penyair. Mengapakah beliau dikenali sebagai Raja Penyair? Okey, teknik yang cikgu ajar iaitu apa? Ambil daripada ayat soalan iaitu Raja Samudragupta ataupun beliau ni okey, tapi kita jangan guna beliau. Kita gunalah nama asal dia kan. Raja Samudragupta dikenali sebagai Raja Penyair kerana Raja Samudragupta dikenali sebagai Raja Penyair kerana apa? Okey. So kalau kita lihat daripada nota yang telah diberi ini, okey. So ini dia. Okey. Kita lihat bahawa Raja Samudragupta amat meminati puisi-puisi. Okey, sekejap sebelum tu. Okey. So ini dia punya bahagian jawapan dia. Okey, meminati puisi-puisi berbentuk keagamaan. Okey, hingga menyebabkan beliau dikenali sebagai Kavi Raja. Okey. Jadi kemudian kita boleh ambil lagi satu lagi iaitu pemerintah pada waktu ini Raja Samudragupta juga perasan tak bahawa kalau katakan yang ini pemerintah pada zaman Gupta dengan Raja Samudragupta ni, adakah dia orang yang sama? Soalan cikgu. So Amarkawi dia cepat. Yes, orang yang sama. Jadi kamu boleh ambil poin kat situ juga. Iaitu beliau juga menekankan hal-hal berkaitan kebudayaan, kesusastraan, seni bina, perdagangan dan pemerintahan yang berasaskan kepada agama Hindu. So di sini saja telah membawa kepada 4 markah. Sebab ada 2 ayat. Boleh ambil mana-mana. Sulaiman. Kalau kamu nak ambil yang ini dulu, nombor 1 ni di nombor 3. Dan juga nombor 2 dekat nombor 2 ni pun boleh. Ataupun mana-mana pun boleh. Yang penting 2 poin ni ada. Dan buat dalam bentuk 2 ayat. Jangan buat 1 ayat, kena 2 ayat. Mulakan dengan ayat soalan tadi.
Okey. Okey, so kalau kita lihat di sini, okey. Bab kata Amarkawi, okey, Raja Samudra Gupta amat menekankan aspek, okey. Sebagai kaki raja, Raja Samudra Gupta kenali sebagai raja penyair. Menekankan, okey, bagus. Spammer dah datang balik. Okey. Baik. Okey, seperti mana yang Amarkawi buat pun boleh juga. Boleh. Yang macam Amarkawi buat dekat dalam group chat tu, itu pun boleh juga. Yang macam cikgu bagi tahu ni pun boleh juga. Boleh. Okey. Saya submit cikgu. Okey. So, adakah kamu semua dah siap? Dah. Okey. Kalau dah siap ke 5 soalan ini, maka barulah kamu tekan butang submit. Dah siap, tekan butang submit. Terus 3 orang. 3 orang hantar dah, 5 orang terus. Okay. Alright. So kita akan lihat di sini. Alright. So Kenapa? Dia cakap semua salah. Sakitnya telinga saya. Okey, baik. So kita lihat di sini ada 10 orang. Memanglah. Okey. Ini penjelasan cikgu ya. Kamu tahu tak? Jawapan-jawapan yang kamu berikan dalam ni, okey, dia bukan macam soalan objektif. Soalan objektif dia dah terus set jawapan. Bila kamu submit aja memang ada jawapan. Tapi kalau macam soalan struktur dan esei, cikgu kena semak satu-satu. Cikgu tak boleh sebab ayat kan berbeza-beza. Terkejut ya? Bukan, cikgu belum semak lagi. Jangan cakap salah semua. Apalah korang ni. Semua takut dah. Jangan risau. Okey. Okey. Contoh macam ni kan. Okey. So, kamu nampak tak? Cikgu akan semak satu-satu. Okey, 3 kerajaan. Okey. 1, 2, 3. Okey, 3 faktor perluasan kuasa. Okey, 2, 3. Kemudian 3 dinasti. 1, 2, 3. Kemudian, okey, hal ini memberi kesedaran. Okey, bagus. 1, 2, 3, 4. Dan juga Raja Samudra Gupta. Okey. Kemudian, okey, bagus. Keempat. Okey, so di sini barulah Nur Insyirah. Macam contoh Nur Insyirah kan. 17/17. Yes. Memanglah penat. Tapi cikgu tak boleh lari daripada keadaan tu. Cikgu tak boleh lari. Sebab apa? Ini tanggungjawab. Kamu buat, kamu submit. Cikgu kena semak. Untuk pastikan jawapan kamu benar-benar betul. Kalau salah, contoh kalau salah nanti, cikgu akan bagi tahu. Oh, ini salah ni. Ni salah ni, betulkan balik. Macam tu. Ni 3. Irfan 3. Kemudian 3 juga untuk Irfan. Suka menghentikan perluasan kuasa. Okey, kerana bagus. 1, 2, 3, 4. Kemudian okey, 1, 2, 3, 4. Bagus. Okey, so Irfan juga dapat 17/17 full mark. Okey. Irfan hantar 2 kali Irfan. Allah, 2 kali ya. Nak tengok fokus tak? Okey. Okey, Imran. Okey. 1, 2, 3. Kemudian faktor perluasan kuasa. 2, 3. Okey. Bagus. 1, 2, 3. Okey, dan juga okey. 2, 3, 4. Okey. 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Okey, Imran Imano pun juga full mark. Okey, begitu juga Faris Danish. Kita lihat ada 1, 2, 3 faktor kewangan, ketenteraan, perluasan kuasa. Kemudian dinasti Maurya. Gupta. 1, 2, 3, 4 dan juga 1, 2, 3, 4. Okey, bagus. Imran dah dapat dah. Faris Danish pun dapat. Oh, Faris Danish. Okey, kat sini ada 1, 2, 3. Terlepas 1. Okey.
Baik. Kemudian Zahra Sofia. Zahra Sofia juga dapat. Maurya Gupta. Okey, kewangan, kekuatan ketenteraan, dasar pemerintahan. Nanda Maurya Gupta dan juga okey. Bagus. Okey, 1 2 3 4. Okey. Bagus Zahra Sofia. Okey, begitu juga Afiq Azli. Okey, Afiq Azli 1 2 3. Okey, kekuatan keuangan ketenteraan, faktor pelaksanaan kuasa, Nanda Maurya. Okey, 1 2 3 4. Bagus. Tekankan kepada 4. Okey, bagus. Okey, Afiq Azli pun bagus. Amar Kawi. Tamadun India ialah okey 1 2 3. 1 2 3. Ada juga adalah faktor. Okey, Maurya Gupta. Ini adalah Nanda Maurya dan juga Gupta. Okey, baik. Yang menyebabkan okey, siapa ni? Amar Kawi. Okey, Amar Kawi ya. Nak memulakan ayat jawapan, ayat jangan mula dengan perkataan yang ya. Jangan mula perkataan yang, sebab yang kita tak boleh mulakan ayat dengan yang. Yang ialah kata hubung. So jangan mulakan dengan perkataan yang. Sebab itu cikgu cakap apa? Asoka menghentikan. Kita ambil daripada ayat ni. Okey. Kerana ingat. Okey, sebab itu alright. So di sini okey, kita akan bagi 3 je. Hilang 1 sebab apa? Kesilapan sedikit. Okey. Tak adalah. Ni apa ni? Sekian terima kasih ni. Itu tak ada dalam tu. Sekian terima kasih. Kau ni kan. Okey. Okey. Baik. Sulaiman. Okey. I see. Okey. 3. Okey. 3 untuk menyebabkan suka menghentikan. Okey. Berdasarkan kuasa secara mengembangkan. Okey. Ayat kurang fakta. 1 lagi kurang. Okey. Sebab kamu tak explain berapa jumlah dia. Kalau kamu explain tadi dapat 1 lagi markah. Okey Sulaiman. So kurang 1. Kerana menekankan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan yang berasaskan agama. Ini juga kurang 1 markah. Okey. Kerana kurang 1 fakta iaitu Raja Samudra suka dengan puisi-puisi agama. Jadi Sulaiman okey 15/17. Kekurangan fakta. Okey, kekurangan fakta. Soalan 10. Zahra Syazmin. Okey. Maurya Gupta. Okey, kekuatan ketenteraan, keuangan dan sumber manusia. Okey, 1 2 3. Suka menghentikan pelaksanaan kuasa. Okey. Okey, 3 4 dan juga 1 2 3 4. Bagus. Untuk Zahra Syazmin. Okey, 17/17. Bagus. Sasi. Sasindran. Okey, Sasindran 1 2 3. 1 2 3 ada semua. 1 2 3. Okey, nampak ada lengkap. Okey. SK Abu Bakar. Yes. Dan okey 1 2 dikenali. Okey, 2 sahaja. Sebab kekurangan 2 fakta lagi. Itulah Sasindran. SK ke SNK? Kenapa SK? Sekolah Kebangsaan. Sasindran. Itulah. Sekolah Kebangsaan ke? Ingat kamu dah form 1 tau. Silap. Okey, jangan rasakan diri anda sekolah rendah lagi ya. Okey. Seri Tualang. I see, Seri Tualang ya. Okey, Haris. Sekolah High School Muar. Orang Muar ni. 1 2 3. Okey, keuangan, ketenteraan. Okey, Nanda, Maurya dan Gupta. Okey, kerana Perang Kalingga. Bagus. Okey, dan juga okey, kena sebagainya. Okey. Lengkap. Alright, good. Haris dan Razan. Boleh tulisan besar kau.
Okey. Keuangan, selain itu faktor kekuatan tentera dan keagamaan. Okey, dinasti Maurya, Maurya dan Gupta. Okey. Ini hanya dapat 2 markah saja Razan sebab kamu tak masukkan lagi ayat yang seterusnya. Okey, yang berkaitan dengan memberi kesedaran. Memberi kesedaran. Itu kamu tak masukkan. Okey, yang ini 1, 2, 3. Dan ini pun tak masukkan kepada satu lagi. Ya, satu lagi. So, Razan dapat 14, kurang 1. Dan yang terakhir, Adel. Ramai pelajar sekolah Taman Melawati kat sini ya. Boy. Ramai bawa geng Oh, ada kelak. Ah, Mana? apa Mana? dia Mar? Apa dia Mar? Okey, kesedaran. Okey, kurang 1 markah lagi. Dan ini adalah 1, 2, 3, 4. Okey. Mic terbuka. Okey, ada kehilangan 1 markah saja. 16/17. Okey. Baik. So secara umumnya ramai yang boleh menjawab dengan baik. Okey. Ramai boleh menjawab dengan baik kerana apa? Okey, itulah cara sebenar bagaimana untuk menjawab soalan esei, soalan struktur. Okey.